Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Para peniaga perlu berwaspada dalam menjalankan perniagaan agar tidak melakukan perbuatan yang menyalahi hukum syarak dan undang-undang negara. Kepentingan dalam mendaulatkan bahasa diketengahkan dalam Pesta Buku Brunei bertemakan Mari Membaca. Status harian normal baharu COVID-19, 7 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi dengan 1 kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,767 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 78.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 52.3%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.4%. Seramai 11 pegawai pejabat urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, pentadbiran dan perubatan bagi musim haji tahun ini selamat tiba ke negara ini petang tadi. Hadir bagi mengalu-alukan kepulangan rombongan yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Menteri Kesihatan. Dari Januari sehingga 17 Julai 2022, 241 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Petang tadi berlangsung satu majlis pengislaman bagi 7 orang sekeluarga puak dusun di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Telisai, daerah Tutong. Majlis pengislaman dikendalikan oleh pegawai-pegawai daripada bahagian pengembangan unit dakwah daerah Tutong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaju bin Angin memilih nama Islamnya sebagai Awang Muhammad Yazdan bin Angin, manakala isterinya Yamboi alias Amboi binti Yambun Ambon kini dikenali sebagai Dayang Nur Aisyah binti Yambun. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diselajurkan dengan penyerahan replika penanda kiblat bagi kediaman saudara baharu dari Jabatan Ukur. Sementara itu, seorang wanita puak dusun petang tadi melafazkan 2 kalimah syahadah dan memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Hadir Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Majlis pengislaman bagi Dayang Fazrina binti Tuah berumur 27 tahun disempurnakan oleh para pegawai daripada bahagian pengembangan dakwah pengislaman. Para pengusaha terdiri daripada golongan asnaf zakat dan usahawan kecil penerima bantuan skim kebajikan negara, konsortium Mu'alafpreneurs di bawah kendalian Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Pengupayaan Mu'alaf, Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Qalam Academy dengan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menyertai projek BIBD Connects Asnafpreneurs Night Market. Majlis perasmian yang diadakan petang tadi di Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan.
Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. 19 petak jualan disediakan. Projek bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 ini diadakan sehingga 31 Julai 2022 dari 4 petang hingga 10 malam. Program juga melibatkan rakan seliaan Jabatan Penjara dan usahawan berkarih yayasan. Para peniaga diingatkan untuk menjalankan perniagaan masing-masing dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Seseorang yang jujur dan amanah itu setentunya akan mendapat ganjaran yang selayaknya di akhirat kelak. Dalam dunia perniagaan, peniaga akan menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan seperti tamak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang salah seperti melakukan penipuan. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Jujur dan Amanah dalam Berniaga. Khutbah turut mengingatkan para peniaga untuk menjalankan perniagaan dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peniaga hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam menjalankan perniagaan mereka agar tidak terjerumus melakukan apa jua perbuatan yang menyalahi hukum syarak dan juga undang-undang negara seperti menjual barangan yang haram seperti arak, barang curian, barang seludup dan seumpamanya. Perlu diingat bahawa para peniaga hendaklah menjalankan perniagaan mereka dengan cara yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Dalam perniagaan, sememangnya semua peniaga mahukan keuntungan. Namun dalam mencari keuntungan, para peniaga hendaklah menitik beratkan kejujuran dan sikap amanah. Ini kerana kejujuran dan amanah itu merupakan antara punca mendapat keberkatan dalam rezeki. Pentas-pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 terus diisikan dengan pelbagai persembahan menarik. Semalam, pentas-pentas perayaan diisikan dengan persembahan bercorak keagamaan. Di Ibu Negara, pentas perayaan diisikan dengan persembahan tausyih, nasyid dan forum anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Daerah Brunei dan Muara serta kumpulan belia masjid. Hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Sementara itu, di daerah Tutong, pentas perayaan diisikan dengan malam lagu-lagu inspirasi anjuran Abdus Salam and the Brothers. Acara diisikan dengan lagu-lagu berunsur dakwah, nasihat dan selawat tafrijiyah. Manakala peraduan tausyih dan selawat bagi sekolah-sekolah agama dan Arab mengisikan pentas perayaan di daerah Temburong. Dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam, acara turut diisikan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan selawat tafrijiyah. Pesta Buku Brunei kembali lagi tahun ini dengan tema Mari Membaca yang antara lain menggariskan tentang kepentingan mencintai dan mendaulatkan bahasa Melayu serta budaya membaca. Antara pengisian yang menarik tahun ini, taman tema yang memaparkan ilustrasi cerita-cerita rakyat atau folklor. Pesta Buku selama 10 hari itu berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Haslan Polkiah, Brakas. Lebih 20 kegiatan diaturkan sepanjang Pesta Buku bagi penyertaan orang ramai. Taman tema digunakan sebagai platform termasuk aktiviti Mari Bercerita dengan berlatar belakangkan ilustrasi cerita rakyat yang diceritakan.
Antara pengisian Pesta Buku Brunei pada tahun ini ialah bengkel, aktiviti seperti kuis, mari mewarna, mari bercerita, sketsa, pementasan, drama dan sebagainya. Tahun ini juga ada penyertaan daripada penerbit luar iaitu penerbit Universiti Malaysia Sabah dan Kesultanan Oman. Selain itu ada penyertaan daripada penerbit kerajaan dan toko buku tempatan. Pesta buku dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula 8.30 pagi hingga 10 malam kecuali hari Jumaat 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 10 malam. Beberapa barang tegahan custom ditemukan dalam 4 gerakan operasi yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Custom dan Excise Diraja JKED baru-baru ini. Operasi tertumpu di kawasan Kampung Beribi, Kampung Melaut, Kampung Kiarong dan Pantai Serasa, Muara. Dalam gerakan operasi pertama, pihak JKED berjaya menahan 6 lelaki warga negara asing berumur dalam lingkungan 33 hingga 43 tahun. Individu-individu berkenaan didapati memiliki 52 karton, 34 paket, 44 batang rokok pelbagai jenis dan 9 botol minuman keras. Turut ditemukan wang tunai RM3,236 yang dipercayai hasil jualan barang-barang tegahan custom. Sementara itu, dalam operasi kedua, JKED menemukan 65 karton dan 9 paket rokok pelbagai jenis. Turut ditahan seorang lelaki warga tempatan berumur 20 tahun. Sebuah kereta dan wang tunai RM131 dipercayai hasil jualan barang-barang tegahan custom dirampas. Dalam pada itu, 4 warga tempatan dan seorang lelaki penduduk tetap berumur dalam lingkungan 21 hingga 54 tahun ditahan dalam operasi ketiga. Mereka didapati memiliki 2 unit vape, 1 paket dan 22 batang rokok. Dalam operasi keempat, pihak JKED berjaya menahan 2 warga tempatan berumur 22 dan 40 tahun kerana memiliki 400 kg tongking ayam dan 100 kg sayap ayam yang diragui kehalalannya. Turut ditemukan sebuah bot berukuran 15 kaki beserta 2 enjin dan sebuah kereta yang dipercayai digunakan untuk membawa barangan tersebut. Selain daripada kes-kes tangkapan gerakan operasi, JKED menerusi pemeriksaan rutin harian di bahagian penumpang lapangan terbang antarabangsa Brunei berjaya menahan seorang penumpang warga negara tempatan yang berumur 28 tahun. Hasil pemeriksaan, individu berkenaan memiliki lebih 100 spot vape. Manakala satu tangkapan juga dibuat di pos kawalan Sungai Tujuh melibatkan barang tegahan custom iaitu vape dan vape juice. Barangan tersebut disembunyikan dalam beg kecil yang diletakkan di bawah kerusi penumpang hadapan. Semua barang-barang terbabit dirampas dan individu-individu terlibat telah dibawa ke Pejabat Penguatkuasa Undang-Undang untuk siasatan lanjut. $19 unit alat sukat dan timbang didapati gagal Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Dapatan tersebut dibuat dalam pemeriksaan yang dijalankan oleh Unit Sukatan dan Timbangan, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi ke atas bangku dan meja jualan di Pasar Tani Kampung Selayon dan Pasar Ikan Gadung. Pemilik-pemilik alat berkenaan dikeluarkan notis peringatan dan dikehendaki hadir ke Pejabat Unit Sukatan dan Timbangan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan untuk memastikan alat-alat yang digunakan untuk perdagangan mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Mana-mana peniaga yang menggunakan timbangan atau alat sukatan yang tidak dicap seperti yang dikehendaki boleh dikenakan hukuman denda RM1,000 atau penjara selama 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Maklumat lanjut hubungi Unit Sukatan dan Timbangan melalui email sdt@mofe.gov.pn. Seorang lelaki warga negara tempatan meninggal dunia dalam satu kemalangan yang melibatkan 2 buah kereta di kawasan Jalan Serasa, Muara, kelemarin.
Balai Polis Muara Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB mengesahkan mengenai kejadian tersebut setelah menerima laporan melalui talian kecemasan 993 pada 21 Julai 2022 sekitar jam 11.50 pagi. Pegawai penyiasat PPDB bergegas ke tempat kejadian dan mendapati mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri dalam salah satu kenderaan. Manakala sebuah lagi kenderaan telah terbabas ke tepi jalan raya namun pemandunya dalam keadaan selamat. Hasil siasatan, pihak polis mendapati mangsa dipercayai dalam perjalanan pulang ke rumah. Punca kemalangan masih dalam siasatan.